Okey semua. Okey. So sedia maklumlah semua, kita punya kelas malam ni adalah the back to basic. Okey. Kenapa basic tu penting? Sebab kalau korang nak faham, nanti kan kita akan ajar. Okey, saya sendiri akan ajar teknik rahsia Tok Mat. Okey, macam mana Tok Mat masuk shadow entry, macam mana teknik tendangnya. So macam mana korang nak faham teknik-teknik ni adalah korang kena faham daripada basic dulu. Sebab semuanya berpunca ataupun bermula pada basic. Kalau korang terlepas kelas pada malam ni, korang join next class, korang akan bela. Serius saya cakap. Ataupun kalau korang join hari ni kan, next week korang tak join pula. Lagi 2 minggu, korang pun akan bela juga. Sebab kelas kita ni bersiri dan saya akan sambunglah kita punya pembelajaran kita. Okay, so first sekali adalah saya nak tulis sikit lah apa yang benda yang kita nak belajar. Okay, pada malam ni lah supaya korang nampak dan korang ready. Okay, okay, first sekali adalah kita nak tahu tentang forex kan. Apa itu forex? Okey. Apa itu forex? Dan kita nak tahu juga tentang candlestick. Okey, candlestick kita tahu kan, kita ada bearish, kita ada bullish candle, okey. And then saya maklum juga ramai di antara korang lah yang mana baru belajar trade. So mostly tak faham lagi apa itu break even, okey. Cara kiraan pip. Ni saya tulis supaya korang nampak kita punya journey malam ni. Kita nak ke mana, okey. And then kita ada juga SNR, okey, trend line, chart pattern. So ini antara yang kita akan go through lah. Okay, insyaAllah sempat. Okay, kalau tak sempat kita akan go kepada next class. So pada malam ni kita santai-santai dan moga sampai lah. Okay, so kita tak nak stress-stress, kita nak penyampaian kita ni santai dan sampai. Pada korang dekat luar sana, kalau korang rasa tak faham ke apa, nanti tanya soalan. Okay, nanti kita akan buka sesi Q&A. Okay, so first sekali adalah saya akan explain secara ringkas lah, okay, pada korang. First, apa itu forex? Okay, so forex ni adalah apa? Foreign exchange ataupun kita kata dalam bahasa Melayunya adalah pertukaran. Okay, pertukaran mata wang asing. Okay. So forex ni kalau dekat luar sana, kalau kita nak pergi berjalan kan, katakan kita nak pergi US ke, kita kena pakai dolar, betul tak? US dollar. So rate ni berbeza-beza. Tapi kita nak trade dekat counter dekat luar sana, tak, kita guna MT4. Betul tak? Kita guna MT4. So MT4 ni sebenarnya mudahlah sebab kita trade online saja. Okay? So dalam forex ni ada dua benda je. Dia ada buy, dia ada sell. Tapi itu pun kita masih loss kan? Itu pun kita masih boleh MC kan? Sebenarnya dua je. Ada dua pilihan je untuk kita buat. Sama ada betul atau salah. So apa beza forex ni dengan saham sebenarnya? Kita tengok. Kita go through secara ringkas lah. Okay. Saham ni, apa beza? Kita tengok saham dan forex. Okay, kita tengok. So forex adalah dua hala. Maksudnya kita boleh buy, kita boleh sell. Kalau saham pula, dia adalah satu hala. Dia hanya buy saja. Okay. So forex ni pula dia punya market dia 24 hour. Okay. Kecuali weekend lah. Weekend tak boleh trade lah. Okay. Macam saham pula dia ada time dia. Okay. So itu yang pertama. Saya tak nak go panjang-panjang sangat benda ni. Saya rasa semua dah faham. Okay. So kita nak go kepada yang kedua iaitu candlestick. Candlestick ni penting. Okay. Kita malam ni kita belajar lukis-lukis sikit. Alright. Okay. First sekali candlestick.
So candlestick ni kita kena faham apa fungsi candlestick dan apa maksud candlestick tu. Sebab saya rasa ramai yang mungkin tak faham lagi, tak faham sepenuhnya lagi. Okay, so kita tengok. First kali kita ada bullish. Okay, bullish. Bullish candle lah. Okay. Sekejap, Sekejap ya. Tak boleh nak tulis pula. Okay. Alright, so bullish. Okay, bullish kita tengok. Alright. So ni adalah bullish candle. Bullish candle. So kita nak tengok apa tu candlestick. So dalam candlestick ni kita ada OHLC. Nak faham? Apa tu maksud OHLC? OHLC adalah O tu untuk open, H high, L tu adalah low, C adalah close. So kita tengok. Contohnya bullish kan? Bullish dia open dekat mana? Open candle. Sila dekat bawah. Then dia close dekat atas. High-nya mana? High kita ambil shadow yang paling tinggi dan bawahnya adalah low. Shadow yang paling rendah. So kita tengok pula bearish. Okay. Bearish candle. Korang kena faham kita nampak ni macam basic je. Tapi sebenarnya dekat pembelajaran kita pada malam ni saya akan explain dekat korang. Kenapa korang kena tahu apa tu candlestick. Okay. So fokus betul-betul. So bearish kita tahu yang mana dia open dekat atas. And then dia close dekat body bawah lah. Okay. Body paling bawah. And then shadow last kali adalah low dia. Shadow atas adalah high. Sama. Okay. And then kita tengok, kita nak tahu apa maksud candlestick ni. Okay, apa maksud candlestick ni? Ni kita panggil shadow lah. Ataupun wick. Sini adalah body. Sini pun shadow. Ataupun wick. Okay, so dekat sini saya nak korang faham. Body tu apa? Shadow tu apa? Ni untuk mudah faham Untuk mudah faham yang mana body ni adalah harga yang dipersetujui. Maksudnya harga yang terkumpul. So contoh kenapa harga dipersetujui? Jadi saya bagi tahu kenapa. Okey. Harga yang dipersetujui. Shadow pula adalah harga lalu ataupun history price. Okey. Sebagai contoh sebagai contoh kita tengok candlestick. So, body ni adalah harga yang dipersetujui. Maksudnya kalau kita buy ni adalah ni adalah open kan? Open, ni adalah close. Ni adalah bullish lah. Bullish candle. Okay, katakan bullish candle. Opennya bawah, close-nya di atas ni. So ini adalah harga yang dipersetujui je. Walaupun dia pernah naik, walaupun harga ni pernah naik ke atas, tapi dia tetap close di bawah. Kenapa macam tu? Sebab itulah kita kata shadow ni adalah harga yang lalu, history price. Harga ni pernah naik tinggi, tapi dia tak close, dia tak setuju dekat harga tu. Maksudnya dia nak juga dekat bawah, tu yang dia close bawah. Okay? So mudah fahamnya adalah shadow ni hanyalah harga yang pernah dia lalu. Okay, pernah dia hadapi. Body ni harga yang kita nak. Okay, so kalau korang tengok line chart, okay, kalau korang tengok line chart, nanti kita akan pergi dekat chart juga. Line chart sebab tu ada body saja. Okay, sebab tu adalah harga-harga yang terkumpul. Okay, harga-harga yang terkumpul. Okay, itu untuk candlestick. So kita nak tengok juga macam mana bentuknya kalau line chart. Okay. Ni saya nak korang lukis supaya korang nampak. Okay. Kita kata tadi ini adalah bullish candle kan. Bullish candle dia open dekat mana? So dia open dekat
dekat bawah. And then dia pergi dekat low, dia naik high, dia close. So dekat line chart korang akan nampak bentuk-bentuk macam ni. Ni adalah high, ni adalah low. Okay, so kita tengok. Ni untuk bullish. So kita tengok pula untuk bearishnya macam mana. Okay. Right. Bearishnya dia open dekat semestinya atas. Okay, dia mesti open dekat atas. Okay, dia open, then dia naik high, dia turun low, and then dia close. So ni adalah open, ni close-nya, high dan low. Okay. So korang kena faham kena faham bentuk-bentuk macam ni. Sebab apa? Inilah bentuk yang mana kita nak cari buy nanti, kita nak cari sell nanti. Dan korang kena faham bentuk ni sebab dalam breakout nanti kita akan faham juga kenapa ada bentuk-bentuk macam ni. Okay. So alright. So sebelum tu jap. Sekejap Sekejap bagi saya tengok jap. Okay. So sebelum kita go through pada kita punya topik kan, kita kena tahu step sebelum kita. Sekejap ya. Okay, so sebelum kita nak mula trade, step sebelum trade kita kena faham. Okay, so ini adalah step yang sebelum korang nak trade, korang kena ada benda ni. First sekali adalah broker. Okay, yang kedua adalah platform. Yang ketiga adalah modal. Okay, modal korang nak trade. Okay, yang keempat apa? Oh, lupa, korang tak payah check kan? Sekejap lagi saya buka untuk chat. Yang keempat adalah ilmu lah. So kita dah ada satu, dah ada dua, dah ada tiga, tapi ilmu kita tak ada. So itu yang kita trade, main trade je kan. Orang kata buy, kita buy. Orang kata sell, kita sell. So tak boleh lah macam tu kan. So kita nak faham. Okay, so broker ni macam kita pakai apa? Kita pakai Bull Prime. So platform ni adalah MT4. Modal, okay, modal untuk starting, untuk awal-awal, saya sarankan $100 dah cukup. Okay. So knowledge ini yang kita akan belajar pada malam ni. Okay. So candlestick untuk break even ni sekejap lagi saya akan explain sebab saya nak masuk main kita dulu malam ni. So pips pun sekejap lagi saya akan cover. So kita nak masuk SNR, trendline dan chart pattern. Ini penting. Okay. Penting. Saya rasa korang dah tak sabar nak belajar SNR. Okay. Tapi kita kena tahulah basicnya dulu macam mana. Apa basicnya. Okay. Alright. Sekejap. Okay. So SNR. Apa tu SNR? SNR adalah support and resistance. Support and resistance. So kita kena faham. Kita kena faham yang mana dalam support and resistance ni sangat penting. Okay, korang nak trade, korang tak boleh tinggal support and resistance ni. Okay, first sekali kita kena tahu pergerakan dia. Nature dia macam mana SNR ni. Okay, macam mana SNR ni bergerak. Okay, so kita kena faham. Yang mana SNR ni, harga lah kita panggil harga. Harga ni dia akan bergerak daripada harga ni dia akan bergerak daripada support ke resistance, membentuk semula support ke resistance,
support, resistance, support, resistance. Okay. So, okay. Kita faham Yang bawah ni adalah support, atas adalah resistance. So, ataupun kita panggil kalau dalam bahasa Melayu ni macam mana? Support ni apa? Support ni adalah harga yang rendah ataupun harga lantai lah. Kita panggil lantai. Resistance pula shilling. So, apa yang saya nak korang faham pada malam ni adalah ada beberapa terms. Okay, beberapa terms dan benda yang penting untuk korang faham. Yang mana bila kita kata support ataupun resistance, okay, sesuatu harga tu bila dia pecah kita punya support, dia akan bentuk support yang baru. Ini penting Ini point dia. Okay, bila harga tu pecah support, okay, dia akan bentuk support yang baru. Okay, ataupun bila harga tu pecah resistance, dia akan bentuk resistance yang baru. Kenapa macam tu kan? Sekejap lagi kita akan belajar kenapa dan kita apply dekat chart. Okay, saya akan banyakkan contoh pada malam ni supaya korang faham. So first kali, okay, macam saya kata tadi, support. Okay, kalau break, if break, price akan buat new support. So resistance pula, if break, jadi ada yang tanya kan, break tu macam mana? Macam mana kita nak katakan dia tu dah betul-betul break? Jadi saya akan explain. Okay, so resistance pula if break, price akan buat new resistance. Okay, so dalam SNR ni, okay, dalam topik SNR ni saya nak korang faham beberapa terms untuk korang apply dan hadamkan. Okay, first kali ialah bentuk ni ataupun kita panggil A lah, A. So tak adalah A, okay, tapi bentuknya macam A. A ni untuk buy, V untuk sell. Okay, saya nak korang take note. Okay, take note, tolong take note benda ni. Sebab dalam start kelas pada malam ni, okay, sampailah nanti dengan kita akan ada bersiri-siri, saya akan selalu gunakan term V dan A ni untuk korang faham. Okay, A ni untuk buy, V untuk sell. Okay, kenapa macam tu? Kan? Kenapa A buy? Kenapa V sell? Sekejap lagi saya tunjuk contoh. Okay. Okay, sebagai contoh kita tengok, okay, sekarang ni kita masuk dalam SNR, dia ada satu subtopik namanya market trend. Okay. Market trend ni, okay, ada dua je. Ya ke ada dua? Sebenarnya ada tiga. Okay. So first kali adalah uptrend, downtrend, sideways. Ini yang kita tahulah, yang kita sedia maklum. Ada tiga benda. So uptrend ni, of course lah, menaik. Downtrend ni menurun dan sideways ni dia macam ni, macam atas ni. Okay, dia sideways. Dia harga tu dia macam mana sebab atas dan bawah. Dia konsisten. Okay, tu kita panggil sebagai sideways. Right. Sekejap nama ya. Okay. So first kali kita nak tahu, okay, kita nak tahu bila kita nak buy, bila kita nak sell. Ini penting. So biasanya kita akan sell, kita akan buy dekat mana? Biasanya kita akan tengok direction lah. Betul tak? Direction macam tadi apa? Uptrend. So uptrend ni mesti apa? Mesti buy. So macam mana nak buy? So kita kena tahu before market nak naik ataupun nak atas, nak naik ataupun nak turun, okay, dia akan sideways dulu. Sideways ni kita punya apa? Kita kena tunggulah waiting game kita. Okay, bila price tengah sideways, waktu ni boleh nak scalping, tak ada masalah. Okay, kalau kita tengok kan signal yang kita makan atas bawah, okay, sebenarnya waktu sideways lah kita boleh makan atas bawah. Okay, kita boleh sell, kita boleh buy, boleh sell, boleh buy. Okay, tapi untuk directionnya macam mana? Kita kena tunggu price break sideways ni. Sama ada price ni break
ke bawah ataupun dia break ke atas. So kita nak tengok dulu. Kita nak tengok price break atas dulu. Okey. So katakan price break atas. Ni benda penting juga untuk korang tahu, iaitu breakout, pullback dan entry. So ini kita kata sebagai pegangan kita kan. Pegangan kita, tak ada breakout, jangan entry. Tak ada pullback, jangan entry. Kita kena stick kita punya trading plan kita. Okay, so first kali dia breakout sini, BO. Okay, price breakout daripada zone SNR kita ataupun sideway kita. Okay, and then price pullback, dia pullback. So breakout dah, pullback dah, waktu kita entry. So nak entry dekat mana? Entry dekat mana? Entry dekat sini ke? Entry dekat sini ke? Entry dekat sini ke? Ni 1, 2. Okay, jap saya buat lah. Kena tengok. So, sini 1, sini 2, sini 3. So saya nak tengok korang komen sikit. Biasanya korang entry dekat mana? Okay, jap. Cuba komen sikit. 1, 2. Okay, mostly 1. Saya nampak 1. Banyak 1. Okay, 3 pun ada. 2 buat dalam zone. Okay. Alright. Okay, thank you semua. Okay, thank you sebab respon. Okay, so saya dapat pelbagai jawapan. Okay, 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. So korang jawab tadi, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. So, mana yang satu yang betul kan? Mana satu yang betul? Kita tengok sekejap lagi. Alright. So, saya sambung So kita dah ada breakout, kita dah ada pullback, dan kita nak entry lah. Of course lah nak entry kan. Takkanlah price masuk, kita nak tunggu je. Betul tak? Dah sampai zone dah ni. Kan tak sabar nak entry. So first kali, kita tengok dulu kat atas ni. Bentuk-bentuk yang saya kata tadi. Mananya buy? Kan? A ni untuk buy, betul tak? A ni untuk buy. Mana A? Mana A? A nya adalah di sini. Inilah A. Ni A nya. Maksudnya dia breakout A. So breakout A, buy lah. Nampak tak dekat sini? Okay. So kita teruskan. Yang mana? Dekat mana kita nak entry? Adakah 1, 2 ataupun 3? Okay. So bagi saya 1 pun boleh, 2 pun boleh, 3 pun boleh. Tak ada masalah. Sebenarnya jawapan yang korang bagi tadi, semuanya betul. Tak ada masalah. Tapi entry yang paling terbaik adalah di 3. Sebab apa? Sebab sini adalah support. Ini satu lagi benda yang korang kena tahu. Buy at support, sell at resistance. Okay, benda ni penting. Kalau korang tengok biasa kan kita trade gold kan. Biasa trade gold. Dia turun, mula kita buy. Dia turun, masuk support terus dia bacak. Kan? Kadang-kadang kita letak SL betul-betul support kan, adalah kan kita trade, kita baru nak belajar trade, kita pun letak SL dekat support, dia ambil SL kita terus terbang. Kan pernah terjadi tak? So, kita nak tengok pernah terjadi tak? Biasa korang letak SL dekat mana kan? Pernah tak terjadi kan? Biasa korang letak SL dekat mana kan? Banyak kali kan, betul tak? So biasa korang letak SL dekat support, salah lah. Okay. Okay, sekejap kita tengok current market. Alright, kita tengok Sekejap. Kita tunjuk contoh. Okay. Kita tunjuk contoh dekat current market. Alright. Okay. Ya. Okay. So, kita tengok ni. Contoh.
Okay, contoh. So, sekejap lagi kita akan masuk lah advance. Kita akan masuk advance. Macam mana korang nak buy semua kan. So, kita tengok. Ini sebagai contoh untuk korang tengok. First kali, price. Okay, ni je sideway lah. Nampak tak? Dia sideway. And then, dia turun. Okay, dia turun. Kemudian, dia naik balik. Dia naik balik, dia pecahkan sideway ni. Dan dia terus naik. Kan? Maksudnya dia nak naik lah. So, kita tengok. Kita nak buy tadi kat mana? Kita nak buy dekat support. Kita tengok H4. Nampak tak dekat sini? Shadow ni apa tadi? Shadow ni harga yang pernah dia lalu. Nampak tak? Harga yang pernah lalu. So harga yang pernah lalu tu adakah kita tak nak consider? Still kita kena consider juga. Nanti saya akan explain dengan lebih detail. Yang mana ni adalah support kita lah. Dan price collect. Nampak tak? Price ambil support kita terus terbang. Okay. So kita tengok kat sini. Okay, saya delete balik. Kita tengok kat sini. Okay, sekejap So, kita dalam trading ni, dalam forex, okay, saya nak korang always look to the left, okay. Tengok di sebelah kiri. Okay, tengok di sebelah kiri. So, kita tengok di sini. Mana ni support? Ni support. Tak, ni support tak? Betul support. Ni kan support juga. Dia turun, dia naik. Dan dia dah break sini, ke mana dia nak pergi? Tengoklah left. Left apa support yang ada dekat sini. Sini bentuk support yang baru. Okay, support yang baru. And then dia collect terus dia naik. Kita tengok. Mula. Okay, sama juga. Okay. So, dekat sini adalah pattern-pattern rahsia dia. Yang mana saya tak nak ajar lagi sekarang. Saya nak korang fahamkan dulu SNR. Okay. Alright. Okay, so kita teruskan. Okay, kita teruskan. So korang dah faham kan? Tadi ada yang kata banyak kali kena SL dulu kan? Letak SL dekat betul-betul support. Tak boleh lah. Okay. Tak boleh lah letak SL dekat betul-betul support. At least 20-30 pips below support. Inilah SL korang. Okay, faham Alright. So itu yang pertama. Okay, itu yang pertama. Yang mana kalau kita nak entry, boleh ke entry kat 1? Boleh. Okay, entry dekat 2 pun boleh. 3 lagilah boleh. Ini adalah low risk entry kita. So biasanya ini adalah zone-zone layer kita lah. So first layer dekat 1, 2 kita tambah sikit, dan 3 baru kita masukkan lot besar sikit. Biasanya macam ni lah kalau kita nak layer. Okay. And then kita tengok pula. Ni SNR. Okay. So saya banyakkan contoh kejap lagi. Saya nak habiskan untuk sell dulu. Jadi kita tengok chart. Okay. Sama juga sideway, then price break. Okay. Price dah break. Maksudnya apa? Ingat balik apa yang saya kata tadi. If price break support, price akan buat new support. Betul tak? Maksudnya dia nak turun lagi lah. Okay, dia dah break dah kita punya support. Okay. Ni resistance kita. Bawah support. Price dah break. Okay, price dah break. Breakout. Okay, breakout support. So, dekat mana bentuk V tadi? Kan? Tengok ni, ada V kan? Dekat mana bentuk V? V ni adalah ni, V. V yang dah breakout. So, kalau kat sini, bentuknya akan jadi macam ni. Okay, biasa tak nampak? Biasa tak nampak bentuk macam ni? Okay. Ini untuk buy. Kalau untuk sell, dia akan jadi macam ni. Okay. So dekat sinilah adanya apa? Saya terlupa tadi, terlepas pandang kat sini. Sini resistance, breakout, support. Tak senang kan? Resistance, breakout, support. Ataupun resistance become support. Okay, RBS.
So kalau kita nak buy, carilah RBS. Okay, nak layer, carilah RBS. Okay, sebab kalau in uptrend market, price ni akan keep naik. Buat RBS. Dia akan break resistance. Okay, so bila nak layer, cari RBS. Okay, so kita tengok pula untuk sell. Okay, untuk sell. So biasa sell kat mana? Okay, biasa sell kat mana? Dekat 1 ke? 2 ke? Ataupun dekat 3. Macam tadilah sama juga. Okay, mungkin ada yang sell kat 1, ada sell dekat 2, ada sell dekat 3. Okay, semua betul, tak ada masalah. Tapi yang paling penting korang kena faham yang mana sell at resistance. Ini yang paling the best. Okay, kalau kita nak layer kan, contohnya korang tak nak miss entry, letaklah lot yang kecil dulu di 1. Okay, and then tambahlah sikit dekat 2. Bila dia dah naik betul-betul resistance kita, letaklah lot besar sikit. Okay, so sell at resistance, buy at support, ini sangat penting untuk korang faham. So dekat sini adanya tadi RBS kan, so sini ada SBR, support, breakout, resistance. Adapun support become resistant, SBR. So dalam downtrend, ni downtrend dalam downtrend, bila price nak turun, dia akan keep break support dan dia akan keep buat SBR. Okay, so far clear tak? Sebelum saya nak masuk dekat chart, saya nak tanya korang, so far clear tak? Cuba komen sikit. Dah clear belum? A dengan V ni. Kita nak tengok dekat chat pula. Saya akan ajar korang marking SNR lah. Clear. Time frame apa? SNR ni semua time frame ada. M1 ada, M5 ada, M15 ada, sampailah daily, weekly, semua ada. Alright. Okay. Mantap semua. So kita berbalik kepada kita punya inilah chart Okay, kejap ya. Saya minum air sekejap. Okay, korang kalau tengah belajar kan, rasa mengantuk, minum air. Okay, itu tips dia. Sebab kalau kita mengantuk, kita tak boleh faham. Percayalah cakap saya. Okay, apa yang korang belajar, kalau korang rasa mengantuk, memang susah nak faham. Okay, so ini saya nak korang fokus betul-betul. Okay, fokus betul-betul. So saya akan explain dekat gold lah. Mandangkan kita banyak trade gold, so kita tengok dekat gold. So first kali, okay, saya nak ajar korang marking SNR. Okay, apa yang kita belajar tadi, kita nak cuba apply. Macam mana kita nak marking SNR. Tadi ada yang tanya kan, time frame mana SNR? Okay, dekat time frame mana SNR? Kalau saya tunjuk dekat korang sebenarnya, setiap time frame ada SNR. So kita tengok ni. Monthly ada SNR. So dekat monthly ni, kita akan katakan dia sideways. Betul tak? Dekat monthly ni dia sideways. Takkanlah kita nak trade monthly. Betul tak? Besar. Takkan kita nak trade dekat monthly. So, kita tengok. Saya nak tunjuk dekat korang yang mana setiap time frame ada SNR. Weekly pula. Weekly pun sama. Okay. Ni SNR lah. Okay. Dia turun, dia naik, turun. Naik, turun. So ni pun masih sideways. Okay. Kenapa sideways? Sebab dia price dia bergerak dalam keadaan yang stable. Okay. Dan kita tengok pula daily. Daily mestilah lagi ada. Kan kalau time frame besar pun ada, pastilah dia pun lagi ada. Ni contoh saya tunjuk dekat daily punya SNR. Jadi takkan filter ke lower time frame dan sebagainya lah. Ni saya tunjuk contoh dekat korang yang saya ajar tadi. Okay. Sebab kita kena tunjuk contoh apa yang kita belajar. Kalau tak korang tak faham nanti. Okay. So, first kali adalah sideways. Kita kena identify dulu sideways. Ni adalah sideways. Ingat tak tadi? Kalau kita nak trade, market tengah sideways, boleh ke buy sell? Boleh, tak ada masalah. Okay, kita boleh makan atas bawah. Tapi untuk tahu direction, kita kena tunggu price tu break. Dia nak break atas ke, nak break bawah ke, kita kena tunggulah.
So macam case ni, price break di atas, dia breakout. Okay, dia breakout di atas. Kemudian dia turun sikit, dia sideways, dia naik lagi. So sekarang ni dah ada breakout. Okay, sebab kita ambil daily, okay, kita kena faham lah yang mana daily ni lagilah lama kita tunggu kan. Sebab tu SNR ni di setiap time frame. Tak payahlah nak mark dekat daily, tunggu. Berjanggut kan, berjanggut nak tunggu. Okay, kita boleh mark dekat H1, M15, M1, boleh, tak ada masalah. Ni sebagai contoh je. Okay, breakout and then dekat sini, okay, dia turun sikit. Okay, lebih kurang lah zone dia. Sekejap saya letak Okay. Alright. Alright. So ini adalah sideways. Berlakunya breakout. Breakout sudah, pullback pula. Pullback dekat mana? Macam tadi ada yang betul-betul dekat sini kan. 1, 2, 3. Ni support lah. Okay. So macam case ni price ambil dekat 1, dia terus naik. Nampak tak? Ni PB dia lah, pullback dia. Dan dia terus naik. Macam ni entry. Tapi takkanlah nak entry kat daily kan. Ni saya tunjuk contoh je. Okay. So kita tengok lagi contoh di lower time frame. Okay. Lower time frame banyak. Okay. Sekejap Baik. Ni. Ni yang baru terjadi. Okay. Yang baru terjadi. So, okay, tips dia satu lagi. Ada yang tanya kan, tadi saya ada perasan soalan, okay, ada yang tanya, nak mark SNR ni, shadow ke mark body? So, nak senang, korang open line chart, okay, mark lah mana dia punya highest dia, contoh dekat sini kan, okay, mana dia punya lowest dia. Ini untuk H1, SNR H1, okay, SNR H1. Okay, so ini dapatlah dekat sini. Okay, dapat dekat sini. So, macam tadi juga, sideways, breakout, price breakout. Dekat sini sebenarnya dia dah bagi dah. Dia dah pullback juga. Okay, tapi tak sempat lah nak entry. Melainkan kalau korang buka lower time frame mungkin sempat. Okay, dia breakout, masuk, dia naik. Kan? So, kalau tak sempat dekat sini, dia dah bagi lagi dekat. Sekejap Dia tak detect lah. Okay. Alright. So, sideways, breakout, dia pull back, and then kita entry. So saya tak ajar lagi trend line. Macam mana kita nak combine SNR, kita nak entry sekali trend line. Okay. Sekejap lagi kalau sempat, saya ajar sekali trend line. Okay. So sekarang ni kita nak tengok di lower time frame pula. Okay, ini contoh yang kita belajar tadi. Dia sideways, okay. Kalau yang tak clear, saya cuba lukis Kita banyakkan contoh malam ni. Okay, sideways, breakout. First kali adalah breakout, dah breakout. So pullback pula, betul tak? Pullback pun dah. So now turn untuk kita entry. Alright. So tengok lagi di lower time frame. Okay. Tengok lagi di lower time frame. Ni contoh juga. Ni so sebelum saya masuk, takut ada yang mungkin baru kan, betul-betul baru, kosong, tak tahu. So kita sebagai trader ni kita ada beberapa jenis trader. Okay, beberapa jenis. First kali adalah scalper. Okay, yang kedua adalah intraday. Yang ketiga adalah swing trader. So scalper ni biasa dia akan ambil 10 pip, 20 pips, dia close. Okay, intraday ni dia hold lah. Okay, biasa dia hold lah. Dia hold apa, sehari kan, paling pun sehari dia hold. Okay, dia ambil 70 pips, 100 pips. Okay, swing pula dia hold berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Okay, so kena faham. Okay, korang jenis yang mana, kena tengok lah
korang ni jenis scalper ke, intraday ke ataupun swing. Okay. So kita nak tengok. Okay, contoh. Kalau nak low risk, okay, ada yang tanya juga. Okay, saya ada perasan tadi. Macam mana nak marking shadow? Marking shadow pula. Marking. Kita nak marking kan. Kena body ke? Atau kena shadow ke? So saya nak ajar korang yang mana cara the best untuk marking adalah di shadow. Okay, hujung shadow H1, hujung shadow H4 adalah yang terbaik lah. Okay, untuk kita marking. Sekejap lagi saya tunjuk. Okay, ini sebagai contoh. Okay, contoh saya tunjuk. Saya buka. H1. Okay, first kali kita tengok dekat sini the current price lah. Supaya korang faham. Okay, so sebelum saya tunjuk lagi, saya nak tunjuk dulu contoh kat korang yang kita belajar tadi. Okay, ni adalah sideway lah. Okay, dia sideway. Tapi di sideway je kita boleh nampak lah yang mana dia punya candle dia makin mengecil. And then ni pun adalah downtrend. Kan, ni adalah support lah. Ni support. Then dia break. Okay, dia break kita punya support. So ni dekat H1. Okay, ni dekat H1. So dia pull back and then kita entry lah. Ni untuk scalper boleh lah entry kan, tak ada masalah. Tak ada masalah entry untuk scalper. Okay, sebab kita guna lower time frame. Sebagai contoh tengok M15. Okay. Saya tunjuk contoh dulu Dan sekejap lagi saya tunjuk dekat korang yang semalam punya setup. Okay, ni contoh yang korang boleh catch up lah sikit. Okay. Sideway, breakout, pullback, entry. Nampak tak? Kalau korang nak scalp dekat sini, dalam 40 pips boleh dapat. Okay, faham So kita tengok pula yang semalam punya. Okay. Tengok. Macam mana kita boleh dapat setup sell kan? Okay, sekejap So, ni contoh. Okay, sebagai contoh. Ni antara teknik Tok Mat yang Tok Mat ajar. Okay. Tok Mat ajar saya yang teknik rahsia dia lah, antara teknik rahsia yang Tok Mat ajar. Okay. Ni namanya kita panggil sebagai teknik tendang. Kan, siapa yang ada dalam, mestilah semua ada, betul tak, dalam VIP Tok Mat kan. Tok Mat selalu kata teknik tendang. Apa tu teknik tendang sebenarnya? Malam ni saya ajar sikit je. Okay, sebab saya tak nak ajar terlalu banyak, sebab korang kena fahamkan yang basic dulu. Okay, so kita tengok dekat sini. Macam mana dinamakan teknik tendang? So kita tengoklah dekat sini. Shadow ni, korang nampak tak? Shadow ni memanjang. Okay. Nampak tak? Teknik tendang ni valid bila dia tendang at least 15 pip ke atas. Maksudnya valid lah. Maksudnya resistance tu valid. Sebab kalau tak valid, kenapa dia nak reject sampai 15 pip? Kenapa dia nak tendang sampai 15 pips? Okay, dekat sini kita dapat dalam 25 pips. Okay, 25 pips. So, kita tengok lagi. Okay, kita tengok lagi. Bila price kembali kepada zone, okay, bila price kembali kepada zone, kita dah boleh ambil ni sebagai zone untuk kita entry balik. Faham tak? So, kita mark zone yang ditendang tadi, and then kita boleh entry balik bila price masuk. Okay. So kita tengok. Sekejap Okay, so sini dia tendang banyak ni. Okay. Oh, nampak dekat M5 dia tendang berapa pips? 100 pips. Banyaklah, valid lah. Okay. Tadi kita tengok shadow je. Shadow je pun dia dah bagi 25 pips. Okay. Kalau kita tengok, consider dia punya body.
Dia reject saja dah 100 pip. Maksudnya valid. Itu zone yang valid, resistance yang valid. So, mark resistance tu dan entry. Okay. So, sebenarnya benda ni senang je bila korang faham. Bila korang betul-betul faham, percayalah cakap saya, korang akan nampak pergerakan chart tu. Nampak tak dekat sini? Contoh Ni contoh yang kita belajar tadi. Okay? Contoh yang kita belajar tadi. Ni saya buat zone yang saya kata tadi. Yang zone 1, zone 2, zone 3 yang korang entry tadi. Saya tunjuk contoh je. Okay, ni first kita mark SNR kita. SNR. Okay. Alright. So, ni SNR kita. Kita kena faham lah yang mana ni adalah sideway. Okay, sideway. Ni zone 1 kita, zone 2 kita dan zone ketiga. So, sama juga bila adanya sideway, bila price breakout, dia akan ke bawah. Kan? Ni untuk time frame M15. Okay, untuk M15 ni time frame. So, price pun dah breakout, dia pull back. Dia pull back, dia masuk balik. Dia masuk dekat zone yang kedua. Okay, dia masuk dekat zone yang kedua. Dan kita pun entry. Kalau kita entry dekat satu ni, tak ada masalah lah macam saya kata tadi. Okay, masuk dulu small lot, dan entry yang kedua, tambah lot sikit lagi. So, entry yang ketiga ni bila dia datang dekat sini lagi, besarkan sikit lot. Okay, sebab ni adalah perfect entry lah, betul-betul resistant. Bila kita nak sell, sell di resistant. Okay, faham So, yang ni, dia turun dekat 2, dia sampai dekat 2, dia terus turun. Then dia naik balik, still main zone yang sama. So dekat sini sebenarnya, kalau korang perasan, dia nak buat sideway lagi. Okay, dia nak buat sideway lagi. Sebab apa? Dia nak buat SNR yang baru. Nampak tak? Support, resistance, support, resistance. So, kalau nak entry, kalau nak hold sell, contohnya korang dah sell. Contoh sebagai contoh lah. Sebagai contoh, korang dah sell di atas tadi. Katakan korang dah sell sini. Apa confirmation untuk korang hold? So, saya nak tengok sikit. Contoh, ni sebagai contoh je. Okay. Cuba jawab. Apa confirmation untuk korang wholesale? Cuba komen. Saya nak tengok. Support bawah sampai support. Price reject. Tengok kiri. Okay, breakout. Okay, breakout support. Betul. Okay, so saya tutup balik. Alright. So, betul lah. Apa confirmation kita untuk wholesale dekat sini? Ni adalah support. Betul tak? Dia buat new support. Bila price break support, dia create new support. Kalau kita nak hold, kita kena tunggu dia break support ni. Nampak tak? Price nak break. Dia nak break support ni. Kita tengok dia break ke dia reject. Kalau dia break, sini boleh hold lah. Faham tak? So kalau dia reject ataupun dia close body dia, bullish candle atas support ni, maksudnya dia tak boleh turun lagi. Itu confirmation yang kita kena faham. Okay. So kita nak masuk chart pattern pula. Okay, so far faham tak? Saya kena tanya soalan ni. Kang nanti korang tak faham apa yang saya ajar. Cuba komen sikit. Boleh tak? Clear tak? Faham. Okey, terbaik. Clear sangat. Alhamdulillah. Kena praktis, betul. Memang kena praktis. Okey? Faham, mantap. Okey, so kita teruskan. Okey, kita tak nak buang masa. Kita teruskan pembelajaran kita. Okey. Dah settle SNR. Cuma SNR ni nanti, jadi untuk kelas-kelas next, saya akan tekankan, kita akan banyakkan mapping lagi. Okey. So saya harap korang tak miss lah. Okey, kelas next. Right. And then SNR chart pattern. Okay, break even dengan pips, kiraan pips ni penting. Chart pattern saya rasa saya tak ajar lagi. Saya nak tunjuk dekat korang break even dengan cara kira pips dulu. Okay, dia sebenarnya ada manual punya cara. Okay, macam mana nak kira pips. Tapi saya nak tunjuk jalan mudah dekat korang. Okay. Tunjuk jalan yang mudah macam mana korang nak kira pips dan macam mana ataupun bila korang nak BE. Okay, faham So first kali
contoh goal. Okey, contoh goal. Saya tunjuk contoh. Okey, sebagai contoh goal, katakan, okey, katakan korang dah entry dekat sini, okey, arrow yang first ni, zone nombor 2 ni, korang dah entry. And then dia price dah jalan. Okey, price dah jalan. Contoh ni lah. Okey. Dia apa, korang entry dekat sini, price drop. So, bila price drop, at least 15 pip hingga 20 pip korang dah boleh BE sebenarnya. Okey, tak ada masalah. Okey. Kalau hit BE, contoh dekat sini kan. Okey, ni untuk setup sell. Ni baru apa? Baru 20 pips. 20 pips. 20 pips kalau korang takut baru nak belajar, boleh je nak set BE, tak ada masalah. Okey. Boleh je untuk awal-awal lah, awal-awal. Okey. Tapi kalau untuk goal ni 20 pips pun still bahayalah. Biasa dia akan pull back kena BE dan dia turun balik. So macam kes ni lah. Okey. Contoh kalau korang dah set BE kan. Ni sell. Sell. Kita kena faham. So first kali macam mana cara nak set BE? Okey, katakan current price ni dekat mana? Katakan waktu kita entry tu price adalah di 1847.15. Okey, tengok dekat sini kat belah kanan ni. Okay, katakan ini entry price kita. So SL-nya dekat atas. Okey, katakan SL dia SL ni kita ambil atas pada resistance previous resistance. Ni resistance dia, previous resistance, ini pun previous resistance, kita ambil atas sikit lagi. Okey. Okey, katakan 20 pips lah. Okey. Ni contoh contoh saya tunjuk. SL 20 pips. So, waktu entry korang set dulu SL. Okey. SL korang set dulu 1849 ni, contoh. Okey. So, once price dah in profit. Maksudnya apa? Maksudnya bila korang sell dekat sini, line ni, and then tiba-tiba current price, kita tengok sekarang lah current price. Katakan current price dah dekat sini. So korang ubah, okay, dekat sini, ubah stop loss korang ni, okay, ke point BE korang. Contohnya korang nak letak dekat sini, BE kan. Kita ambil lah daripada entry korang ni 10 pip, contoh. Okay, 10 pip. So korang pun letak 1846 dekat SL korang. Kalau tak SL korang berapa? Kalau letak tadi 1849 kan? Kalau tak 1849. Tapi korang ubahlah ke 1846. So bila price reverse, okay, macam ni tadi kan, price reverse balik, dia hit BE korang, korang still in profit. Ini sangat penting. Okay, sebab gold ni volatile, dia pairnya volatile, okay, dia high risk. So kena always bila dah profit BE, okay. Dan cara kira pips pula. Okay, cara kira pips pula. Cara kira pips paling senang korang tengok. Korang tarik je trend line. Okay, ni ambil line ni. Okay, nama trend line lah korang tengok. Dekat sini kan bergerak kan, dia trend line. Okay, so korang tengok yang number kat tengah ni, So kena faham, number kat tengah ni bukan pips tau. Number kat tengah ni adalah point. Okay. So macam ni 302. Maksudnya 30 pips lah. Okay. Dia 100 point sama dengan 10 pips. Okay. Itu je, mudah je. So contohnya dekat sini kita tarik 674. Kan. 60 pips lah, 67 pips. Okay. Around tu. So kena faham lah. Yang mana senang je, kalau nak ajar manual pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya nak korang mudah faham lah. Okay? Guna trend line saja. So macam ni, dia drop berapa pips ni daripada zone kita. Bagi contoh. Dalam 41 pips. Okay? Alright. So kita dah cukup sejam. Saya nak open pada Q&A pula. Mungkin saya akan ambil 1 ataupun 2 Q&A. Okay? Sekejap So dekat button Q&A tu, korang boleh tekan. Sebab kalau korang tulis dekat chat, nanti saya tak dapat baca sebab banyak sangat. So korang boleh tekan dekat button Q&A tu.
korang tanya soalan. Soalan yang berkaitan yang kelas malam ni saja. Okey. Kelas malam ni saja. Sebab saya nak baca Okey, teknik tendang tadi. Teknik tendang tadi bila ada rejection lebih 15 pip, bila kita boleh entry. Okey, bila kita boleh entry. So, teknik tendang tadi, okey, contoh sebenarnya teknik tendang saya tak ajar lagi. Okey, tapi ini dia tunjuk je. Okey. Okey, jap So, ada yang tanya dari teknik tendang tadi bila kita boleh entry. So, bila price kembali balik dekat zone yang dia tendang tu, kita entry lah. Okey? Sebagai contoh. Sebagai contoh dekat sini. Kenapa saya mark shadow? Kenapa saya mark shadow? Saya hujung-hujung shadow. Sebab shadow ni adalah resistant. Okay, kalau gold ni, kalau kita trade gold, better untuk safe, to be safe kita ambil shadow untuk kita entry. Okay, contohnya resistant, kita ambil shadow. Okay, bila resistant kita ambil shadow. Bila support pun kita ambil shadow juga. Okay, so semalam dah tendang 100 pip. Jadikan semula zone tu sebagai zone resistant. So 100 pip ni kat mana? Dekat sini lah. Okay, kita tengok M5. M5 nampak lah. Okay. Okay, kat sini. Nampak tak? Dia tendang ni dengan momentum tau. Maksudnya dengan apa impulsif punya candle. Okay. Maksudnya momentum lah. Momentum candle. Dia bukan turun bearish, naik kejap, turun lagi. Tak So, dia tendang 100 pip, kita ambil semula zone ni ataupun shadow atas ni sebagai zone resistant. Okay. So, kalau situ, kalau dekat sini tak ada resistant, kenapa you 6? Betul tak? Alright. So, saya nak tanya korang, cukup tak 1 jam atau korang nak saya tambah lagi 30 minit? Cuba check. Sebab saya rasa macam tak puas lagi ni nak sampaikan dekat korang. Cuba check. Cukup tak? Tambah lagi 2 jam. Okay, 2 jam tak boleh lah Lagi 30 minit. Okay? Lagi 30 minit. Alright. So saya memang tak puas nak sharing dengan korang. Patutnya sampai pukul 10 je. Okay? Tak apa, saya tambah lagi 30 minit untuk korang faham. Alright. Okay. So kita sambung Alright. So tambahan sikit lah dekat teknik tendang ni. So biasanya dia akan terjadi waktu pagi. Okay. Waktu pagi biasa dia akan terjadilah. Contohnya malam tu dia dah bagi setup kan. Dia dah reject panjang-panjang. Esok pagi tu biasa mesti ada entry. Sebab tu kalau kita tengok dalam Tok Mat punya VIP, pagi mesti kadang Tok Mat bagi kan setup ataupun signal tendang kan. Okay. So saya nak tambah sikit lagi. Manakala ada yang tak puas. Sebenarnya saya pun tak puas sejam. Saya nak buat 3 jam je. Okay, tapi tak boleh lah malam ni. Okay? Sebab kita nak buat kelas kita bersiri. Kalau sampaikan semua malam ni, takut ada yang baru nak belajar, dia tak boleh hadam. Okay? Kesian dekat kawan-kawan kita. Okay, so kita sambung sikit lagi. Chart pattern lah. Saya masuk chart pattern. Okay, tadi kita dah settle cara nak BE. Okay, cara nak BE dah settle. And then cara kira pips pun dah settle. Okay. Apa tadi saya kata tadi? 100 point sama dengan 10 pips. Okay. Maksudnya kalau dekat MT4 tu dia tulis 300, maksudnya 30 pips lah. Okay. Senang je, tak ada masalah. Korang kira. So chart pattern pula. Chart pattern ni sangat penting. Okay. Apa tu chart pattern? Okay. Chart pattern ni adalah dia akan form bila dia nak menunjukkan dia nak continue ke ataupun ataupun dia nak buat reversal. Reversal pattern.
So ada beberapa chart pattern yang saya nak ajar korang malam ni. Sekejap Okay. Okay. So first sekali adalah chart chart pattern. So chart pattern ni sebenarnya dia macam penambah perisa lah kan. Kita dah belajar SNR. Okay, trendline tak ajar lagi. Tak apa, nanti next week saya ajar trendline. Macam mana kita nak entry based on SNR dan trendline. Okay. So chart pattern ni adalah macam penambah perisa kita. Contoh kita dah entry, apa confirmation dia? So kita kena tahulah chart pattern ni sama ada price tu dia dah habis turun ke belum? Dia habis naik ke belum? So dia akan muncul dulu chart pattern ni. Okay. So dia chart pattern ni ada berapa lah yang mana saya nak korang fokuskan. Tak payah banyak pun. Okay. Dia ada banyak sebenarnya kalau korang nak belajar dalam channel Tok Mat Education tu sebenarnya dah ada semua. Okay. Tapi saya nak tekankan yang benda yang penting untuk kita fokus. Okay. First sekali adalah double top. Okay. So ini saya nak buat untuk downtrend dulu. Maksudnya, jadi saya explain lah. So double top, dan kita ada double bottom, kita ada head and shoulder ataupun H and S. Inverted H and S. Okay. So kita akan belajar malam ni dulu 4 benda ni dan macam mana nak entry. Bila kita nak entry sebenarnya. Okay. So first kali kita kena tahulah bila double top ni terjadi, bila double bottom ni terjadi dan kenapa. Okay, first kita tengok double top. Double top ni terjadi bila price tengah dalam keadaan menaik ataupun uptrend. Alright. And then price turun. Terjadinya dekat sini double top. So price pun turun. Downtrend. So ini adalah perubahan uptrend pada downtrend. Maksudnya penghabisan uptrend lah. So dekat sini dibuat satu resistance. So sama tak dengan tadi? Lebih kurang kan? Lebih kurang kan? Walaupun tak nampak pattern double top tapi kita sell di resistance. Betul tak? Dia naik. Okay. Dia buat satu resistance. Dia turun. Dia naik semula. Tempat yang sama kita sell. Okay. Tapi ini bukan double top sebab kita tak nampak pattern dia. So sama contoh dengan ni. Ni adalah resistance. So resistance tempat kita sell. So saya nak tanya korang, kalau korang nak sell, adakah korang akan sell dekat nombor 1 ni? Ataupun korang akan sell bila price dah break, korang akan sell di nombor 2 ni. Dekat mana yang korang akan sell? Cuba komen sikit. Saya buka chat Okey. Cuba komen sikit. Nombor 1 ke nombor 2? 1, 2. 1 dan 2. 2. Okey. Alright. Formation 2. Alright. Okay, thank you semua. Okay. So, sebenarnya dua-dua boleh. Tak ada masalah. Tetapi make sure dia jangan entry bila price tengah naik. Korang tengah terus entry tau. Boleh nak entry bila ada confirmation di lower time frame. Maksudnya dekat lower time frame ni dia ada apa? Dia ada setup rahsia. Setup rahsia Tok Mat. Dekat sini korang boleh entry. Apa setup rahsianya? Saya akan ajar next class lah. Okay? Malam ni saya tak boleh ajar lagi. So sebab tu saya kata kat korang yang mana korang kena stay.
and then korang kena join siri kelas ni. So kalau tak ada confirmation, biasanya kita tak boleh entry dekat sini. Maksudnya price naik, kita terus nak entry sini. Tak boleh. Melainkan ada setup rahsia dekat sini. Okay? Kalau korang tak pernah belajar setup rahsia, kan? Katakan korang tak tahu pun apa setup rahsia Tok Mat ni. So jangan entry, tak boleh entry. Sebab apa? Bahaya. Okay? Sebab bahaya. Tak ada confirmation lagi sebab dia tak bentuk lagi double apa? Double top. Okay? Double top. So bila kita nak entry? Bila dia dah break kita punya support. Ingat tak pembelajaran kita awal tadi? Bila price break support, price akan buat new support. Maksudnya dia akan turun lah. Kalau dia tak turun, kenapa dia break kita punya support? Kan? Kalau dia tak nak turun, should be dia reject lah. Kan? Dia naik lah. Dia sampai je support, dia terus naik. Tapi dia break. Kenapa dia break? Okay. So nak entry pula, dekat mana nak entry? So ada yang kata entry dekat nombor 2. Okay, maksudnya price datang, entry. Okay, sebab apa? Dekat sini ada zone SBR. Okay, ada yang kata yang tu. Kan? Saya tak nak cakap lagi, boleh ke tak boleh. Okay. So yang kedua pula, price dah break. Dia naik. Kan? Dia naik ni, dia sampai dekat resistance ni, dia turun balik. So sini pun boleh entry juga. So maksudnya dekat sini, mana yang korang boleh entry? 1 boleh, 2 pun boleh entry. Tapi kalau apa price sampai dekat sini kan, sebenarnya dah ada confirmation untuk korang entry dah. Entry lah, letaklah semua lot dulu. Sebab pegangan kita adalah always sell at resistance. So resistance-nya kat mana? Resistance-nya dekat sini. Okay, ni resistance-nya. So ni low lah, low risk lah, risk entry. Okay, sini boleh entry, tak ada masalah. Sebenarnya kalau kita belajar trend line tadi, okay, dekat sini korang nak entry bila betul-betul trend line. Dia akan jadi dekat sini tempat entry juga. Ini bila kita belajar trend line lah. Okay, so boleh, tak ada masalah. Itu untuk double top. So kita tengok pula double bottom. Apa cerita je double bottom kan? Double bottom. Okay. So dekat mana nak entry? Adakah nak entry kat sini? Okay. Adakah kita nak entry kat sini? Nombor 1 ni. Macam saya kata tadi, kalau adanya setup rahsia dekat sini, kan? Bolehlah entry. Tapi kalau korang tak belajar setup rahsia, korang tak tahu. So bahayalah. Melainkan dia dah break kita punya resistance. So kalau dia dah break kita punya resistance, price tu akan buat new resistance. Dia akan naik lagi ke atas. Okay, faham So price dah break. So kalau price tu nak turun, dia should be dia turun kat sini. Kat sini dia turun lah. Kan? Kenapa dia break? Betul tak? Maksudnya dia nak naik. Sebab tu dia break. And then nak entry, save. Dekat sini pun boleh entry juga, tak ada masalah. Adapun dekat sini pun boleh entry sebab kita ambil support. Okay, dua-dua boleh entry. Alright. Yang penting apa? Yang penting dia kena break dulu. Yang penting dia kena break dulu. Okay. So itu untuk double bottom. So kita tengok pula H&S. So okay. Macam H&S pula, biasanya orang akan entry kat mana? Kat sini. Nombor 1. Ataupun paling-paling pun, sekejap Okay. Okay. Mungkin ada yang entry kat sini. So high risk lah kan. Entry terus dekat sini kan. Dah lah dia dah break kita punya R dekat sini. Tiba-tiba kita nak entry kat sini. High risk lah. Tak ada confirmation lagi. So ada juga yang entry dekat sini. Sebab dia dah boleh imagine kan. Dia dah boleh nampak market apa yang nak jadi. So dia pun entry dekat sini. Okay. Cara paling selamat nak entry adalah di mana? Bila price break both support kita ataupun net line dia. Okay. Bila price ni dia Ju6, dia break support kita. Waktu ni adalah confirmation untuk kita sell lah. Okay.
So bila kita nak entry? Nak entry dekat sini pun boleh. Dekat sini pun boleh selepas dia dah break. Okay. So bila price naik, okay, sama ada dia terus turun sebab sini ada SBR, okay, ataupun dia naik lagi, dia ambil kita punya resistance atas ni baru dia junam. So ini adalah paling low risk untuk entry sebab di resistance. Kalau kita pakai trend line juga, sebenarnya dekat sini kita boleh dapat, okay. Kalau kita pakai trend line, okay, kita boleh dapat 3 touch point kat sini. Okay, ni sentuhan pertama, kedua dan ketiga. Biasa kita tarik trend line ni kat shadow lah, kan, kalau untuk gold, untuk faham lagi. Okay, so far faham tak? Clear tak? Saya tengok sikit, check. Okay, faham tak? Macam mana kita nak entry? So, ada tak mistake yang korang pernah buat sebelum ni? Mungkin dah entry dekat nombor 2 ke? Clear, faham. Okay, alright. So, last sekali, inverted HNS. Okay. Alright. Inverted HNS. Inverted tu maksudnya terbalik lah. Okay. Terbalik. HNS yang terbalik. Okay. So, dekat sini, sama juga. Adakah korang nak entry dekat sini? Sini dah lah support yang dia dah baru break. Kan? Tiba-tiba korang nak entry dekat sini kan? So, boleh nak entry tapi bahayalah. Sebab sini tak ada confirmation lagi. Melainkan kalau dekat sebelah kiri dia, ada new support kan? Ada support, previous support. Bolehlah entry. Tapi still high risk lah bagi saya. Alright? And then, dia bentuk satu lagi shoulder. Korang pun, okay, ni nak buat inverted HNS ni. Korang pun entry. Okay? Korang dah boleh ramal market dah sebenarnya kan? Kan korang entry kan? Entry awal. So sebenarnya, tak ada lagi confirmation. Melainkan dia dah break kita punya resistance. Okay, macam saya kata tadi, kalau dia price tu nak turun, dia sampai resistance, mestilah dia turun. Betul tak? Kenapa? Kenapa dia break? Maksudnya dia naik lah. Kan? Dia nak naik lah. So, kita tengok kat sini. Right, macam tadi. Okay. Alright, ni resistance, ni resistance. Okay. So, price turun sini, sini boleh entry. Okay, nombor 1 tempat entry. Ataupun kita tunggu price. Ambil kita punya support. The best entry lah. The best tempat kita entry. Nombor 2. As long kita ada confirmation, breakout first. Ingat apa-apa breakout first. Kena breakout dulu. Itulah confirmation kita untuk kita sell. So kita tengok sikit lagi. Kita tengok dekat chart macam ni kita tengok gold sekarang Tengok gold sekarang. So macam kita belajar tadi, baru je saya ajar korang di mana apa confirmation kita untuk hold, mestilah break support. Betul tak? Mestilah break kita punya support. So bila break support, kita boleh hold lah. So dekat sini sebenarnya ada tak pullback? Jom kita tengok. Dah ada pullback belum? Mestilah ada. Kan? Sebab setiap kali breakout mesti ada pullback kecuali clean breakout. Maksudnya clean breakout tu dia terus pacak. Bila ada news ke apa kan, tak ada breakout. Tak ada pullback. Dia terus pacak. So kita tengok dekat sini. Ni support tadi. Price turun. Dia break. Nampak tak? Candle ni dia dah break. Okay. Sebab dia close. Dia dekat bawah ni kan. Ni kan dia punya shadow ni kan support dia. Dia close bawah ni dan dia bagi satu batang candle untuk break support di sebelah kiri dia. Then dia dah breakout, dia dah pull back, entry lah. Ni di lower time frame. Nampak tak? Terus 76 lagi. Okay, so far faham tak? Okay. Faham tak? Cuba komen sikit. Faham
So macam mana kelas malam ni? Korang rasa best tak? Dapat something tak? Okay. Macam mana kelas malam ni rasa? Okay. Terbaik Best gila, Alhamdulillah. Okay, so sebelum kita habiskan kelas kita pada malam ni, okay? Sebelum kita habiskan kelas kita pada malam ni, saya ada beberapa announcement lah. Antaranya saya nak announce pemenang, okay? 5 pemenang bertuah tu. So, korang stay dulu, kita ada lagi dalam 7 minit lagi sebelum habis. So, sebelum tu, nanti saya nak minta feedback feedback korang PM admin Tok Mat, okay, Tok Mat admin, bagi tahu apa perasaan korang bila dah join kelas pada malam ni. Okay, ni first webinar kita. InsyaAllah next week ada lagi, saya akan cuba. Kalau kita punya kelas pada malam ni korang semua faham, korang excited, saya lagilah excited nak sampaikan. Okay, sebab Tok Mat dah amanahkan saya untuk ajar korang, turunkan semua ilmu Tok Mat. InsyaAllah saya akan cuba the best lah. Sebab apa tahu? Kenapa kita buat sebenarnya? Kenapa kita buat kelas sebenarnya? Sebab kalau Tok Mat bagi signal je kan, one day katakan Tok Mat dah tak bagi signal, macam mana kita nak survive kan dalam industri ni? So sebenarnya saya nak korang pandai sampai korang sendiri boleh bagi signal untuk diri sendiri. Okay, sampai macam tu lagi. Kita nak train korang. Okay, so make sure jangan miss kelas next dan next lah, sebab kita akan ajar sampai korang boleh bagi signal sendiri. Okay, macam mana korang nak trade, macam mana korang nak bagi signal, kenapa, apa confirmationnya, maksudnya kita trade, kita berilmu. Okay, faham And then okay, so Alhamdulillah ramai betul feedback. So korang jangan bagi feedback dekat sini tau, nanti bagi feedback dekat admin Tok Mat. So saya nak announce pemenang dulu malam ni. Kejap saya tutup dulu chat. Okay, so first kali saya nak announce pemenang. Okay, pemenang kontes, ni bukan kontes lah, yang komen kot, tak silap saya. Sekejap Okay, yang share feedback trading, malam ni ada 5 pemenang bertuah yang akan bawa pulang 100 USD daripada Tok Mat lah. Okay, so first saya dah ada nama dah sebenarnya. So saya akan tulis nama lah dekat sini. So nanti korang screenshot FB korang PM Tok Mat admin lah. Okay, first kali pemenang, 5 pemenang 5 pemenang. Okay, so kita buka chat lah kan, bagi meriah sikit kan. So 5 pemenang. Yang pertama adalah, okay, ni nama FB tau, Azrin Villa. Okay, tahniah kepada Azrin Villa. Nanti screenshot FB PM Tok Mat. Okay, and then yang kedua adalah Badrul Amin. Okay, Badrul Amin. Yang kedua, tahniah Badrul Amin. Yang ketiga adalah Aisyah Sofia. Okay, tahniah. Yang keempat, Ashraf AR. Dan yang kelima adalah Khairini Khairuddin. Okay, so ini adalah 5 pemenang lah, okay, yang komen di FB Tok Mat. So nanti tuntut dekat Tok Mat admin dan share korang punya screenshot FB. Okay, so tadi ada yang tanya tadi, bila pula next class kita? Next class kita next week. Nanti saya maklumkan lah. Okay, nanti mungkin Tok Mat akan maklumkan dekat korang bila. So saya harap korang join lah. Ada 3,000 tadi kan. Saya harap korang join. And sebab apa? Banyak lagi sebenarnya saya nak sampaikan. Sebab nak sampaikan ilmu ni dalam satu malam memang mustahil lah. Okay? Memang mustahil. Dan sebelum saya terlupa, korang jangan lupa kontes 30K modal trade, okay, kepada 20 orang masih berjalan.
Okay, seorang 1,500 boleh dapat. Okay, so korang kena join lah. Okay, kena join lah. Janganlah tak join. Sebab apa, Tok Mat dah nak bagi macam-macam dah kat korang. Okay, so jangan lupa lepaskan lepaskan peluang lah. Sebab apa, Tok Mat nak announce bila? Esok. Tok Mat nak bagi tahu pemenang dia esok. Okay. Berapa minggu kelas? Kita tengok macam mana. Kalau 2 bulan, 3 bulan tak habis lagi, kita still sambung lah. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu korang, target saya, okay, target saya, Tok Mat dah amanahkan saya untuk ajar korang. Saya target dalam masa 3 bulan, insyaAllah 3 bulan korang dah boleh bagi signal sendiri dah sebenarnya. Tapi korang kena join setiap minggu lah. So maksudnya apa? Kalau 1 bulan 4 kali kelas, 4 minggu. So 8 kelas, 12 kelas. Maksudnya 12 kelas ni korang tak boleh miss. Okay. So last kali saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua yang join kelas pada malam ni, dan terima kasih sebab fokus, dan insyaAllah mudah-mudahan moga ilmu yang saya sampaikan ni korang dapatlah, okay, faham dan boleh apply dekat chat nanti. So kita jumpa next week. So last kali saya nak tanya korang, macam mana kelas pada malam ni? Okay, best ke tak? Okay, Alhamdulillah. Okay, so saya rasa itu saja daripada saya. Okay, so saya harap korang faham lah. Okay, kita jumpa next week. So korang jangan lupa join next week. Macam tadi kita terbagi awal kan, untuk korang join kan, tak apa. Next week korang, siapa yang tak dapat join tu, tunggu je. Okay, InsyaAllah kita jumpa next week. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Okay semua, jangan lupa feedback. Hantar feedback kepada Tok Mat admin kelas malam ni macam mana. Okay, bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.